Oke guys, video kali ini saya akan ceritakan pula tentang badi mayat. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Badi mayat ni dia macam aura lah. Aura mayat tersebut melekat dengan kau dan dia ikut dengan kau. Okey. Jadi saya dengar kisah ini di Facebook lah. Saya tidak tahu cerita ini benar. Saya tidak tahu benda ini benar atau tidak, tapi ia diceritakan oleh saudara Andy Sulaiman. Okey, saya fans tegar kepada Andy Sulaiman ni. Kisah-kisah seram dia memang kata orang, memang seram gila lah. Jadi kalau cerita rekaan pun best lah. Okey, kalau betul, memang seram lah. Okey, jadi jom kita dengar cerita tentang badi mayat. Okey, diceritakan saudara Andy ni dia bekerja di sebuah syarikat lah. Jadi tiba-tiba dia dapat panggilan daripada kakak dia. Kakak dia telefon, dia cakap, Andy, saya mau pinjam kau punya, kereta kau lah malam ni. Biasalah kakak dia selalu pinjam kereta dia. Mungkin ada urusan lah. Jadi dia pun cakap, yalah kak, nanti aku datang ke rumah. Nanti kakak ambil kereta aku ambil motor. Dia cakap begitulah. Tapi lewat sikit lah kak, sebab malam ni ada shift. Dia cakap begitu. Jadi kakak dia tak kisahlah, sebab memang sudah sentiasa berlakulah dengan mereka. Jadi malam tersebut lebih kurang jam 8 malam lah begitu. Okey, 8 malam dia bawa kereta lah. Okey, dia bawa kereta menuju ke tempat kakak dia. Okey. Jadi selepas tu dia tengok kereta dia, minyak dia kurang. Okey, minyak dia kurang. Jadi dia ambil inisiatif untuk isi minyak dululah sebelum dia pergi ke rumah dia. Jadi semasa dia isi minyak kereta dia, rupa-rupanya di stesen minyak tersebut ada kejadian ragut. Okey, ada seorang perempuan dia macam jatuhlah tertiarap menangis. Jadi dia pun cuba ambil tahulah apa yang berlaku, dan orang sekeliling berceritalah, kakak ni kena ragut lah tadi oleh seorang naik motosikal. Dia cakap, sudahlah ragut, dia heret sampai cedera kakak ni. Kakak tu tengah menangis lah. Jadi si Andy ni dia tidak peduli lah. Okey, dia tidak ambil berat. Dia cakap, dia begitu saja. Kemudian dia pergi kaunter, bagi duit dan isi minyak. Dan beberapa orang masih berkerumunlah dengan kakak tersebut. Dan ada yang menelpon polis, menelpon ambulans. Okey, Sandy ni hanya melihat sajalah, tidak ambil berat sangatlah. Kemudian dia teruskan pemanduan. Okey, semasa dia memandu sampailah ke satu lorong jalan tersebut sangat gelap. Okey, sangat gelap, dan kawasan tersebut dikatakan kawasan tempat pencuri lah, banyak perompak. Okey, perompak ni kadang-kadang di jalan raya dia banyak taktik. Okey, taktik. Dia kadang-kadang letak kayu di tengah jalan, letak tayar rosak di tengah jalan. Jadi bila kau berhenti cuba alihkan kayu atau tayar tersebut, tiba-tiba mereka keluar dari semak dan rompak kau. Jadi banyak kes kejadian di kawasan jalan raya berkenaan. Jadi oleh kerana lewat malam, jadi dia pun takut memandu di kawasan situ. Okey, dia takut memandu kawasan situ dan berdoalah agar dia tidak dirompak di kawasan tersebut. Jadi dia cuba lajukan dia punya pemanduan. Dan banyak kes lah orang yang kena rompak, orang yang kena bunuh di kawasan berkenaan. Memang seram lah. Lagi-lagi jalan di situ tidak ada lampu jalan. Jadi semasa dia jalan, tiba-tiba dia nampak di hujung jalan seperti ada motorsikal accident. Okey, accident, dan ada seorang tengah bertiarap, terdamparlah di tengah jalan. Dan dia terkejut dan memperlahankan kenderaan. Dia takut itu adalah orang yang kena orang berpura-pura sakit, dan tiba-tiba ada rompakan. Jadi dia cuba perlahankan kenderaan dan lihat adakah itu orang betul-betul mati, accident ataupun tidak.
Dan apabila dia perlahankan kenderaan, memang betul orang yang tersebut adalah orang yang kemalangan jalan raya. Okey, tengah tertiarap dan nampak darah lah. Oh, dia cakap, kena berhenti ni, dia cakap. Dia cuba ambil langkah berjaga-jaga lagi. Dia keluar perlahan-lahan, dia tengok kiri dan kanan, pastikan tidak ada orang yang keluar dari semak lah. Kalau ada, mungkin dia terus lari. Dia tengok tidak ada, okey, dia teruskan. Okey, dia guna handphone dia torch light, guna lampu handphone dia tengok. Allahu Akbar, memang mengerikan lah yang orang accident tu. Muka dia pecah dan kepala dia ni terpusing ke belakang sudah. Oh, memang ngeri lah. Dia tengok mayat. Saya rasa dia pun tidak tahu sama ada mati atau tidak, tapi kalau sudah kepala dia terpulas, memang matilah dan keluar darah lagi. Jadi dia pun, alamak, apa perlu dibuat ni, sebab dia kira orang pertama nampak kejadian tersebut. Jadi dia tunggu kenderaan lain lah. Jadi bila ada kenderaan lain yang lalu, dia pun hentikanlah kenderaan lain. Kemudian ada beberapa motosikal lagi pun berhenti dan beritahulah ada accident. Jadi dia arahkanlah yang kenderaan lain untuk ambil alih. Jadi kenderaan-kenderaan lain tersebut cuba menghubungi ambulans dan polis. Jadi setelah selesai urusan mereka menghubungi polis dan ambulans, dia pun teruslah bergerak sebab dia takut kakak dia menunggu di rumah, agak lewat. Nanti kakak dia tertidur, marah pula kan. Jadi semasa dia memandu, dia masih terbayang-bayang lah dengan keadaan mayat tersebut. Okey, yang sungguh mengerikan. Okey, kepala terpulas, muka pecah, mata pun dia cakap terkeluar. Ngeri guys. Okey, saya pernah nampak jugalah orang accident. Kadang-kadang saya tidak sanggup juga melihatlah kalau orang accident yang sampai yang cedera parah ni kan. Kadang-kadang memang dia akan terngiang-ngiang di pikiranmu. Okey. Jadi si Andy ni pun pulang dan sampai ke tempat kakak dia, dan dia ceritakanlah kepada kakak dia hal yang berkenaan. Okey. Dan keesokan harinya dia pergi kerja naik motosikal sudahlah, sebab kakaknya sudah guna kereta dia lah. Dan dia ceritakan, dia cuba cari berita tentang aksiden berkenaan. Dan betul, memang betul ada kejadian kemalangan di kawasan tersebut. Dan orang yang kemalangan tersebut adalah orang yang meragut perempuan di stesen minyak. Dan dia kebetulan memang dia nampak ada beg tangan lah, tapi dia tidak hirau sangat beg tangan tersebut. Rupa-rupanya peragut. Mungkin dia kelang kabut, mau lari takut ditangkap, akhirnya terbabas dan aksiden. Jadi kalau begitu mati kata lah. Okey, jadi dia pun begitu. Jadi dia masih terbayang wajah. Wajah mangsa berkenaan. Dan satu hari apabila dia pulang ke rumah, dia tengah tidur. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumahnya. Ketuk. Jadi dia heran lah, siapa pula ketuk-ketuk malam-malam ni. Dan bila dia bangun, dia terhidu satu bau hanyir. Macam hanyir ni kira macam kotor, bau ikan. Ikan hanyirnya tu. Begitulah. Semasa dia mau buka pintu tu, dia cakap, hanyir ni, dia cakap. Tok, orang tu ketuk lah. Ketuk macam kelang kabut. Jadi dia pun pergilah. Dia pergi, ya tunggu. Tapi tidak bagi salam, dia hanya ketuk. Dan bila dia buka, kosong guys. Kosong. Dia pun heran. Tiba-tiba dia merasa ada satu haba macam panas masuk. Di situ mula meremang bulu rumahnya. Di situ dia rasa ada sesuatu yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi dia segera tutup pintu rumahnya dan balik ke biliknya. Dan bila dia balik ke biliknya, dia terdengar seperti ada orang di dapur tengah ambil piring, ambil gelas, ting tong twinkling begitu kan. Jadi dia heran, siapa lah pula di dapur ni. Kebetulan dia tinggal sendirilah di rumah. Jadi dia pergi tengok, dia pergi lihat. Bila dia lihat, dia buka pintu kan, dia buka sama-sama sikit, ada kelibat
dia nampak kelibat tersebut sama seperti orang yang aksiden pada waktu yang dia lihat pada waktu tersebut. Pakaiannya, orangnya dan muka orang tersebut. Bila dia nampak saya ada di kawasan, pop, dia tutup pintu. Astaghfirullahaladzim. Dia terus berselimut. Okey, selimut. Dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor di luar. Ada cakap, ya Allah, nasib baik ada kawanku datang. Dia pun kelang kabut buka pintu tanpa memandang kawasan dapur. Dia pergi buka. Bila dia buka, motor pun tidak ada, bau asap motor pun tidak ada, kosong. Sudah guys, dia sudah dia fikir ada kawannya datang, rupanya tidak ada. Jadi dia tutup semula. Dia pandang lihat kawasan dapur, masih ada lagi benda tu masih berdiri. Yang seramnya guys, kalau hantu ni dia tidak seram kalau dia tidak seram. Tidak seram. Hantu ni seram apabila dia duduk, okey? Duduk diam. Dia lihat kau, dia senyum. Woi guys, itu yang seram guys. Okey? Dia tidak perlu kau tidak perlu. Dia duduk diam, dia pandang kau begini. Kemudian dia senyum. Begitulah yang dia alami. Okey, hantu tu, okey? Hantu tersebut dia berdiri di dapur dan hanya memandang dia masuk ke bilik, begitu senyum. Jadi dia pun lari dan kunci, dan dia segera telefon kawan-kawannya untuk datang ke rumah. Jadi kawan-kawannya pun datang dan bagi tahu, dan dia ceritakanlah apa yang berlaku. Dan bila dia tengok dapur, benda tu sudah tidak ada. Dan kawan-kawannya cakap, sebenarnya kau ni kena badi mayat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, badi mayat ni kira kau kena macam aura mayat tersebut lah. Jadi aura mayat tersebut mengikut kau, okey, dan dia akan menjelma selagi kau tidak baca doa ataupun tidak apa-apalah, kau tidak letak pendinding pada dirimu. Sebab itulah kalau kamu nampak suatu benda macam aksiden ke, apakah ada orang meninggal ke, kau kena baca istighfar, kau kena baca doa agar benda tersebut dapat melindungi kau daripada dia ikut dengan diri kau. Jadi apabila dia sudah tahu yang dia sudah kena badi mayat tersebut, dia pun segera membaca doa-doa ruqyah pelindung diri. Dan selepas dia membaca ruqyah pelindung diri untuk dirinya, alhamdulillah dia sudah tidak diganggu. Jadi guys, itulah dia kisah seram tentang badi mayat. Jadi mungkin banyak kisah seram lagi tentang badi mayat ini. Okey. Jadi janganlah kita terkena dengan badi mayat. Kalau kita kena pun, baca doa pelindung diri. 3 kul, Al-Fatihah, ayat kursi, insya-Allah kita akan dijauhkan benda-benda yang kita tidak ingini. Jadi guys, setakat itu saja video saya kali ini. Kalau anda minat video-video seram, anda boleh klik di sini. Kalau ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Jadi setakat itu saja video saya pada hari ini. Ali bosku, assalamualaikum.